بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-100. Dalam sesi ini kita beralih kepada satu lagi surah yang dalam kumpulan ayat sumpah atau ayat qasam. Surah Al-Balad ini juga menyebut kisah hari kiamat, iaitu balasan kepada puak kanan dan puak kiri. Surah yang mengikuti surah Al-Fajr ini mempunyai 20 ayat. Surah ke-90 ini turun di Mekah. Makna surah ini negeri, iaitu Mekah Al-Mukarramah. Pada awal surah, Allah bersumpah dengan tanah suci ini, iaitu tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan sangat dicintai baginda. Allah bersumpah untuk menegaskan manusia diciptakan sentiasa dalam kesulitan dan kesukaran. Allah telah menunjukkan dua jalan untuk dipilih, iaitu jalan kebaikan atau jalan kejahatan. Juga dijelaskan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Allah. Mari kita pelajari apakah amal-amal yang dimaksudkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita yang pertama, la uqsimu bihadzal balad. Ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu la uqsimu bihadza al-baladi. La ni adalah harfun taukid, makna tidak. Dan uqsimu, aku bersumpah. Aku ni Allah lah ya. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' dan dalamnya tasmi' fa'il dan min mustatir tak adanya ana di sini. Tu yang aku tu. Dan di sini uqsimu ni adalah fi'il sumpah. Jadi kita lihat ini adalah merupakan satu lagi ayat sumpah yang menggunakan fi'il sumpah sebagai alat dia ya. Sebagai alat sumpah. Sebenarnya formulasi ayat begini telah kita jumpa beberapa kali lah ni. Di sini Allah bersumpah, kita tengok bi dengan harfu jar dan haza, isim isyarah huwa, ini al-baladi, negeri. Ini adalah isim ma'rifah kamar yang majrul dan dia merupakan badal kepada haza ni. Jadi haza dal minhu, al-baladi adalah badal. Tidak aku bersumpah dengan ini negeri. Jadi kita lihat al-baladi ni ada alif lam, maknanya dia adalah spesifik lah ya. Jadi ahli tafsir berpendapat ni adalah Mekah ni ya. Sebab ada makrifah di sini. Selalunya kita lihat Allah bersumpah dengan ciptaannya yang hebat untuk menegaskan perkara yang besar yang juga hebat, seperti menegaskan kebenaran hari kiamat, Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW. Seperti kalau kita lihat ayat surah Al-Qiyamah, ayat pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ni Allah bersumpah dengan hari kiamat. Lepas tu ayat kedua, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela diri kan. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Waqi'ah ayat 75, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Di sini Allah bersumpah dengan tempat turun bintang-bintang ni ya. Ini lepas tu kita lihat ayat ayat 15 surah Takwir. Fala uqsimu bil khunnas. Di sini Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Lepas tu kita juga lihat ayat surah Al-Haqqah ayat 38 ya. Fala uqsimu bima tubsirun. Di sini Allah bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Dan juga kita dah juga lihat pada surah Al-Insyiqaq ayat 16. Fala uqsimu bil bisyafaq. Di sini Allah bersumpah dengan mega. Jadi semua yang Allah bersumpah ni adalah ciptaannya yang hebat. Jadi di sini dalam kita lihat Allah bersumpah dengan hazal balad ni, negeri Mekah di sini. Jadi maknanya Allah memuliakan negeri Mekah ni. Tempat ni ia adalah istimewa. Kenapa? Kerana kita lihat Baitullah terletak di sini. Selain daripada tu bumi ni Rasulullah lahir, Rasul yang terakhir kan diturunkan, dan juga Al-Quran diturunkan di sini juga. Juga bumi yang penduduknya susah kerana mempertahankan agama. Ia merupakan tempat ujian. Bayangkan Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun
ditentang dan pengikutnya diseksa sehingga terpaksa meninggalkan Mekah. Jadi Al-Balad ni adalah hebat. Jadi Al-Balad ni juga adalah merupakan nama surah diperolehi ni. Jadi Al-Balad. Ayat kedua, wa antahillu bihazal balad. Ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu wa anta hillu bihaza al-baladi. Wa ni adalah pun i'tidariyah, makna sedang. Anta ni adalah damir anta, dia nak damir munfasil, jadi mubtada' lah sini. Makna kamu. Kamu ni rujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hillu adalah isim marfu', dia merupakan khabar kepada mubtada' anta ni. Anta hillu, maknanya kamu halal. Tinggal. Dan B ni adalah harfu jar, makna dalam. Haza ni ini. Ni adalah isim isyarah wa. Al-baladi, negeri. Ni isim makrifah kamar yang majrur dan dia merupakan badal kepada haza ni. So haza ni mubdal minhu, al-baladi ni adalah badal. Jadi sedang kamu halal tinggal dalam ini negeri, iaitu sentiasa ditindas. Ayat ini menerangkan sumpah pertama tadi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah penuh dugaan. Dan perkataan hilu ni bermakna halal. Jadi ni ada beberapa pandangan lah apa sebenarnya maksud hilu ni, halal ni. Jadi ada ahli tafsir berpendapat orang kafir menghalalkan pertumpahan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mereka memang ingin membunuh baginda. Jadi ini sebenarnya adalah bertentangan dengan pegangan mereka selama ini yang mengharamkan pertumpahan darah di Mekah. Kerana Mekah ni juga merupakan kota suci mereka. Sehingga binatang pun tidak boleh diburu. Itulah sebabnya kalau kita pun pergi ke Mekah, kalau pergi dalam ihram memang kita pun tak boleh diharamkan berburu kan. Satu lagi pandangan ialah Allah menghalalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang atau memerangi orang kafir di Mekah ni. Sebab Mekah ni pun memang tanah haram, jadi tak boleh berperang. Tapi Allah izinkan hanya pada satu waktu, iaitu masa mengambil balik Mekah, yang memang kita lihat direkodkan dalam surah An-Nas. Nanti insya-Allah kita akan buat surah ni kemudian. Jadi di sini Allah memberi isyarat bahawa sebenarnya Islam akan menang, sebab ayat ni turun lebih awal lagi kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihalau oleh kaumnya akan kembali menguasai Mekah, tempat kelahiran yang dicintai baginda. Alhamdulillah. Ayat kita yang ketiga, wa walidin wa ma walad. Ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu wa, walidin, wa, ma, walad. Wa ni adalah pun ataf, makna demi. Walidin ni adalah isim nakirah majrur dan dia maktuf lah sebab ataf kan. Maknanya bapa. Ni Nen wa ni adalah harfun ataf lagi satu, makna dan. Dan ma ni dia isim mausul, dia pun juga maktuf sebab ataf kan. Makna apa yang. So di sini kita lihat maktuf alai dia adalah walidin ni. Jadi walidin ni isim nakirah majrur, jadi ma ni adalah fi mahli jarin, sebab dia adalah isim mausul, dia mabni kan. Walidin tadi dia punya maktuf alai dia al-baladi tadi dalam dalam ayat pertama tadi kan. Di sini kita lepas tu kita ada walada ni. Ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya tasmi' fa'il dan min mustatir tak adanya huwa. Di sini demi bapa itu atau manusia yang melahirkan zuriat dan bapa yang anak atau zuriat yang dilahirkan. Di sini kita lihat ini satu lagi ayat sumpah, iaitu Allah bersumpah dengan bapa dan anak. Jadi kenapa kenapa bapa dan anak atau siapa bapa dan anak yang Allah bersumpah ni? Ada beberapa pandangan, antaranya bapa ni ada yang kata merujuk kepada Nabi Ibrahim dan anak ni adalah Nabi Ismail kerana mereka merupakan orang pertama yang berada di Mekah kan. Lepas tu orang Mekah pun sebenarnya memang merujuk Nabi Ibrahim sebagai datuk nenek mereka kan. Dan mereka mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Lepas tu ada juga pandangan kedua yang mengatakan bapa ni adalah Nabi Adam dan anak ni adalah zuriat keturunan Nabi Adam. Jadi ramailah umat manusia ya. Pendapat ketiga pula berkata ni adalah kerana walidin ni adalah bentuk nakirah, bermakna dia adalah umum. Jadi Allah bersumpah dengan manusia yang melahirkan. Jadi semua bapa yang melahirkan zuriat dan semua anak zuriat yang dilahirkan. Makna ni lebih luas lah kan. Kerana kelahiran akan berlaku silih berganti sehingga hari kiamat. So imagine berapa ramai bapa dan anak daripada zaman Nabi Adam sehingga manusia terakhir.
sehingga hari kiamat. Dan ayat keempat, laqad halaqnal insana fi kabad. Ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu la qad halaqna al insana fi kabad. La ni adalah harfun taukid, makna demi. Qad adalah harfun tahqiq, makna sesungguhnya. Halaqna adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan halaqa dan dalamnya terdapat fa'il dan mim mutasil dengan nun alif atas sukun tak adanya nahnu fi mahli raf'in. Makna kami telah ciptakan. Al-insana dia mansubkan isim makrifah kamar yang mansub jadi maf'ul bih lah di sini, makna manusia. Fi adalah puja, makna dalam. Kabadin ni adalah isim nakirah majrul, apa tu maknanya keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran. Jadi di sini makna demi sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran. Jadi ni adalah ayat ni merupakan jawab kasam ni, apa tu kepada sumpah Allah dengan negeri Mekah tadi dan bapa dan anak. Itu bahawa apa tu manusia Allah ciptakan dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran. Jadi kita perlu bertanya, kenapa Allah menjadikan manusia dalam keadaan ni menghadapi kesulitan dan kesukaran? Kerana Allah boleh saja nak menjadikan manusia hidup senang, kan? Ini adalah kerana untuk menguji manusia, menguji kesabaran dan ketakwaan. Seperti yang kita telah baca dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16 yang baru lalu. Manusia diuji dengan diberi kemuliaan dan kemewahan. Walaupun beri kemuliaan dan kemewahan, tapi itu adalah ujian. Begitu juga bila ada kesusahan dan kemiskinan, itu juga adalah ujian. Jadi yang penting kita perlu sedarlah tentang peringatan ini bahawa hidup di dunia ini sebenarnya banyak ujian Allah. Jadi kita akan lihat juga dalam surah ini ada lagi ujian yang sukar bagi manusia, insya-Allah ya. Selain dari itu ada juga ahli tafsir yang mengambil ayat ini merujuk kepada kesukaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi puak musyrik Mekah ketika baginda berdakwah untuk mentauhidkan Allah. Kerana memang banyak cabaran kan baginda dan pengikutnya diseksa kan, dan sehingga baginda terpaksa meninggalkan Mekah. Ayat kelima, ayasabu allan yaqdira alaihi ahad. So kalau kita tengok ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu yasabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ni adalah harful istifham lah, mana apakah kan. Yasabu dia menyangka, ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan hasiba dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir, tak adanya huwa di sini. An adalah harfun an muhaffafah min syakila. Ini kita dah jumpa banyak kali juga ni. Bila ada an ni kita tak akan tengok tak akan ada isim an, tapi kan ada kabar an. Ini kabar an di sini Ini makna bahawa lah. Jadi kabar an ni lan yaqdira alaihi ahad. Dia ni adalah terdiri daripada lan ni iaitu isim, itu harfun nasab dan juga taukid. Makna tidak ada. Yaqdira ni adalah fi'il mudhari' mansub huwa daripada perkataan qadara, ia menguasai, dan alaihi ni jawab majrur lah, atasnya. Ahadun, satu pun. Ni kita lihat dia adalah marfu', dan kita menakar marfu' jadi dia fa'il. Fa'il yang dizahirkan daripada fi'il yaqdira ni. Jadi di sini apakah dia menyangka bahawa tidak ada ia menguasai atasnya satu pun. Jadi ini merupakan teguran Allah sebenarnya kepada mereka yang menyangka tidak ada satu pun yang berkuasa atas mereka dan mereka bebas berbuat apa saja. Padahal setiap perkara tertakluk kepada kekuasaan Allah, tertakluk kepada segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita perlu ingat segala yang berlaku adalah dengan izin Allah, ya. So ada qada dan qadar. Ayat yang ke-6, yaqulu ahlaktu malan lubada. So kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan qala dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir, tak adanya huwa ni. Dia berkata, itu dia berpegah-pegah. So ni dia ni merujuk kepada orang yang dalam ayat 5 tadi, iaitu yang menyangka tidak ada satu pun yang berkuasa atas dia, ya. Dan di sini ahlaktu ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan ahlaka dan dalamnya terdapat fa'il dan mim mutasil dengan ta atas dhammah, tak adanya ana fi mahli rafi'in. Aku telah habiskan.
malan harta benda. Ni isim nakirah mansub, dia maf'ul bih lah. Ni lu badan. Ni adalah isim nakirah mansub, dia adalah na'at sebab kita tengok apa tu lu badan malan ni. Sama kan? Jadi dia adalah na'at kepada malan. Dia dua adalah isim nakirah mansub. Harta benda yang banyak. So dia berkata, iaitu dia berbegah-begah orang yang tadi ni, aku telah habiskan harta benda yang banyak. Jadi ini adalah antara ayat Allah jelaskan antara orang yang Allah tujukan teguran ayat 5 tadi, iaitu orang yang berharta merasa sombong dan riak. Na'udzubillah min zalik. Ayat ketujuh kita, ayah sabu'an lam yarahu ahad. So kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu yasabu an lam yarahu ahad. So sebenarnya ayat ni sama dengan ayat kelima tadi, yasabu an lan yaqdira alaihi ahad, kan? Sama, yang lain hanya sini dia, lam yara dengan lan yaqdira. So kita lihat apa tu construction yang sama. Jadi dia punya ni adalah isim, adalah harful istifham, mana apakah. Yasabu adalah fi'il mudhari' marfu' dan dalamnya tersembunyi fa'il dhamir mustatir, tak adanya huwa, dia menyangka. An adalah harfun an muhaffafah min syakilah, seperti tadi juga, makna bahawa. Lam adalah harfun nafi dan jazam, tidak ada. Yara, dia adalah fi'il mudhari' majzum, sebab lepas harfun jazam jadi fi'il mudhari' majzum untuk huwa dari perkataan ra'a, makna ia melihat. Hu adalah dhamir huwa maf'ul bih muqaddam, kerana kita lihat dia datang sebelum fa'il. Ni fa'il yang dizahirkan, ahadun ni ialah fa'il yang dizahirkan untuk fi'il mudhari' yara ni. Ni adalah isim nakirah marfu' juga di sini. Jadi di sini lam yarahu ahadun ni adalah khabar an. Sebab sini kita ada harfun an muhaffafah min syakilah. Jadi kita lihat tak ada isim an tapi ada khabar an. Seperti tadi Jadi apakah dia menyangka bahawa tidak ada yang melihatnya seorang pun. Jadi sama macam ayat 5 tadi, itu tadi dia menyangka tak ada satu pun yang berkuasa atas dia, kan? Di sini Allah kata dia tak melihat, dia menyangka tak ada siapa pun yang melihat dia. Jadi seperti tadi Allah mengingatkan kepada manusia sebenarnya. Bukan saja ada yang lebih berkuasa, tapi ada yang sentiasa melihat akan segala perbuatan dan tindak tanduk mereka. Ingat kita dah lihat banyak kali dah jumpa mengenai pengawas ni, ada yang selalu melihat kita. Ayat ke-8, alam naj'al lahu ainain. Ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu lam naj'al lahu ainaini. Ini adalah harfun istifham, makna apakah. Lam harfun nafi dan jazam, makna tidaklah. Naj'al, sepatutnya naj'alu, kan? Tapi sebab kita ada harfun jazam dan kita dah jadi sini fi'il mudhari' majzum dah ni. Dalamnya tersembunyi fa'il dan mustatir, tak adanya nahnu di sini. Kami menjadikan. Dan apakah tidak kami menjadikan lahu jar majrurlah baginya. Ainaini, dua mata. Ni isim mansub musanna maf'ul bih. Jadi di sini kita lihat kenapa Allah sebut dia menjadikan mata, dua mata ni. Cuba kita fikirkan, mata, kenapa mata? Mata memanglah untuk memandang, kan? Tapi cukupkah hanya memandang? Apa yang dipandang dan apakah yang diperolehi dari pandangan itu? Apakah suruhan Allah mengenai pandangan? Jangan pula kita jadi seperti ayat surah Al-A'raf ayat ke-179. So kita tengok ayat ini. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Makna dia, dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengan ayat-ayat Allah, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min zalik. Jadi dalam keterangan Al-Quran ni memang nyata mengenai fungsi mata. Jadi kita kena fikir-fikirkan. Ayat ke-9. Walisanau wa syafatain. Ayat ini mempunyai 4 perkataan. Wa lisanan wa syafatain.
Wa ni adalah pun ataf makna dan, lisanan, lidah. So lidah pula ni isim nakirah mansub, dia maktuf lah selepas ataf. Jadi maktuf alai dia ainaini, tadilah dua mata. Ni lidah, lisanan. Ni wa ni adalah pun ataf makna serta, syafataini. Ini adalah isim mansub musanna, dia juga maktuf sebab lepas ataf, jadi dia makna dua bibir. Dia maktuf alai dia adalah lisanan tadilah. Kedua-duanya adalah isim mansub. Ini kita lihat ni, dan lidah serta dua bibir. Jadi kita lihat di sini Allah mengingatkan pula keperluan menjaga lidah, iaitu mulut, kerana ia boleh menjadi punca masuk neraka. Banyak ayat Quran dan hadis mengenai perkara ini. So antaranya kalau kita lihat Imam Ghazali sendirinya, antaranya menyebut dosa berpunca dari mulut adalah termasuk mungkir janji, dusta, mengumpat, menghina, melaknat, memuji diri sendiri, banyak berbicara, banyak bertengkar dan berdoakan yang buruk sesama makhluk. Itu adalah antara yang Imam Ghazali sebut. Jadi sama-samalah kita berhati-hati dan mengambil peringatan supaya mulut kita tidak menjadi sebab kita terjerumus ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ayat ke-10. Wahadainahun najdain. So kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu wa hadainahu an-najdain. Wa ni adalah pun ataf makna dan. Hadaina, kami telah menunjukkan. Ini adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan hada, dan dalamnya terdapat fa'il dan mutasir dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi mali rafi'in. Dan hu ni adalah dhamir huwa, dia maf'ul bih lah selalunya. Najdaini, ni dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Ini adalah isim makrifah samsiah mansub, dia maf'ul bih sani atau maf'ul bih kedua. Dan hadainahu najdaini adalah maktuf. Maktuf alai tadi kita ada naj'allahu ainain kan, yang jadi dua mata tadi. Ni di sini adalah dua jalan, dan kami telah menunjukkannya dua jalan, iaitu kebaikan dan kejahatan. Jadi Allah menyebut, dia menunjukkan jalan kebaikan dan kejahatan. Jadi terpulang kepada manusia untuk membuat pilihan. Jika manusia memilih jalan kebaikan, Allah akan menolongnya sebenarnya. Tapi jika memilih jalan keburukan, Allah akan membiarkannya. Tetapi manusia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Ayat ke-11, falak tahamal aqabah. Ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu fa, la, iktahama, al-aqabah. Fa ni adalah harfun ataf, makna maka. La ni adalah harfun nafi, makna mengapa tidak. Iktahama. Iktahama ni dia menempuh, fi'il madhi mabni. Dalamnya terdapat fa'il dan bin mustatir, tak adanya huwa di sini. Dan al-aqabah, jalan mendaki yang susah, itu mengerjakan amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan ni. Ini adalah isim makrifah kamariyah mansub, dia adalah maf'ul bih di sini. Jadi di sini laqtahamal aqabah ni adalah maktuf sebab lepas ataf kan. Maktuf alai dia adalah dalam ayat 10 tadi, wahadainal hun najdain kan. Kami telah menunjukkannya dua jalan. Jadi di sini ayat ini memulakan penjelasan mengenai dua jalan yang Allah sebut tadi, iaitu jalan kebaikan dan jalan kejahatan kan. Jadi sekarang Allah sebut bagaimana untuk mendapat jalan kebaikan, iaitu dengan mendaki jalan yang susah ni, atau sukar al-aqabah ni. Jadi ada kaitan dengan jawab sumpah Allah tadi, iaitu Allah menjadikan manusia berada dalam keadaan kesulitan dan kesukaran. Untuk mendapat jalan kebaikan memang sukar. Mari kita lihat apa yang perlu kita lakukan. Ayat ke-12 kita, wa ma adraka mal aqabah. Ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu wa ma adraka ma al aqabah. Kita formulasi ayat ni sebenarnya kita dah jumpa banyak kali kan, bila ada adra ni, itu Allah akan mengenai, selalunya ayat ni digunakan untuk describe perkara-perkara yang besar seperti hari kiamat, neraka, syurga kan, sebab kita dah jumpa seperti wama adra kamal haqqah, itu mengenai hari kiamat kan, surah al-haqqah. Wama adra kamal qari'ah juga untuk hari kiamat, apakah hari al-qari'ah tu wama adra kama hiyah, itu mengenai neraka hiyah kan. Wama adra kama yaumuddin, hari pembalasan. Dan kita ada wama adra kama sijin, dan kita ada wama adra kama illiyun. Jadi construction ayat yang sama. Jadi saya tak akan go through this penjelasan perkataan ni. Jadi yang di sini, dan apakah yang menjadikan telah mengetahui akan engkau apa jalan mendaki yang susah, al-aqabah ni.
Jadi Allah nak kita tahu apa Aqabah ni, ya, jalan mendaki yang susah ni. Jadi kenapa Allah bertanya, kerana nak suruh kita reflect apa Aqabah ni. Ya, jadi mari kita lihat sebab Allah akan jelaskan. Ayat ke-13, fakku raqabah. Ayat ni dua perkataan saja, fakku raqabah. Fakku ni adalah isim marfu', dia merupakan khabar, dan kalau kita lihat sini tak ada mubtada dia mahzuf. Iaitu dia tak dijelaskan, takdirnya adalah ya. So fakku bermakna memerdekakan. Raqabah ni hamba abdi. Raqabah ni adalah isim nakirah majrur lah, ini adalah mudhaf ilaihi di sini. Sebab sini fakku ni pun adalah dua isim kandingan kan, ni adalah isim ni isim, jadi dia mudhaf ilaihi. Memerdekakan hamba abdi, iaitu ni adalah jalan al-Aqabah tadi, jalan mendaki yang susah tadi, iaitu bermaksud amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Allah. Jadi pertamanya adalah memerdekakan hamba abdi, kerana Islam sememangnya tidak menyokong perhambaan, dan menyuruh membebaskan hamba. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara nak mengurangkan perhambaan ni, kita lihat dalam Islam pun terdapat peraturan untuk menebus kesalahan dengan memerdekakan hamba. Selain daripada Allah sendiri menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang memerdekakan hamba, ya, yang menelan belanja yang besar. Jadi memang ramai antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengejar untuk mendapat manfaat dari tawaran Allah ni. Antaranya Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan orang yang paling terkenal dalam memerdekakan hamba ini. Alhamdulillah. Ayat ke-14, au it'amun fi yaumin zi mas'ghabah. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu au it'amun fi yaumin zi mas'ghabah. Au ni adalah fun ataf, makna atau. It'amun adalah isim nakirah marfu', dia merupakan maktuf sebab lepas ataf kan, memberi makan. So maktuf alai dia tadi fakku, tadilah memerdekakan kan. So memerdekakan hamba, ni memberi makan. Fi harfu jar, makna pada, yaumin hari, ni adalah isim nakirah majrur. And then zi ni adalah asmaul hamsah, dan dia merupakan naat kepada yaumin. So dan juga dia kita lihat zi masyrabah ni. So dia adalah isim nakirah majrur, jadi dia juga adalah mudhaf ilaihi di sini. Jadi di sini makna atau memberi makan pada hari yang kelaparan. Jadi apa maksud yang memberi makan pada hari kelaparan ni, yang merupakan jalan al-Aqabah yang kedua ni, ya, itu yang hari kelaparan ni maknanya hari yang susah, yang tak ada makanan, seperti ketika berlakunya kemarau, kebuluran, banjir atau bencana-bencana lain. Jadi pengorbanan memberi makan orang lain ni, terutama dalam situasi seseorang itu sendiri susah, memanglah sangat tinggi pahalanya, ya, kerana berbagi rezeki dalam kesusahan tu memang sangat tinggi darjatnya, ya. So dan kerana dia akan mengikis perasaan pentingkan diri sendiri. Ayat ke-15, yatiman za maqrabah. So ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu yatiman za maqrabah. Yatiman ni adalah isim nakirah mansub dan dia maf'ul bih lah ni. Maknanya kepada anak yatim. Za ni adalah asmaul hamsah dan dia merupakan naat kepada yatiman ni. Jadi dia yang mempunyai, ya. And then za maqrabatin. Ini isim nakirah majrur, jadi dia mudhaf ilaihi, dua isim bergandingan. Maknanya kepada anak yatim yang mempunyai hubungan kerabat. Di sini jalan yang ketiga tadi, iaitu mendaki al-Aqabah tadi, memberi makan kepada anak yatim. Keutamaan adalah anak yatim yang dekat dengan kita, iaitu yang mempunyai pertalian persaudaraan atau yang dekat dari segi tempat, iaitu di kawasan yang kita tinggal. Jadi kalau kita perhatikan, suruhan ini akan menyebabkan tidak ada anak yatim yang terlantar jika semua orang prihatin membantu anak yatim dalam keluarga mereka atau di kawasan kediaman mereka. Jadi kita lihat Al-Quran ini sangatlah sistematik sebenarnya dari segi melaksanakan idea dan pengajarannya. Ayat ke-16, au miskinan za matrabah. So ayat ini mempunyai 4 perkataan. Au ni adalah au miskinan dan za dan matrabah. Au ni adalah harfun ataf, makna atau. Miskinan, orang miskin. Ini adalah isim nakirah mansub dan dia maktuf lah sebab lepas ataf kan. Jadi dia punya maktuf alaihi tadi yatiman lah, anak yatim. Ni orang miskin. Za ni adalah asmaul hamsah dan dia merupakan naat kepada miskinan.
yang za matrabah. Ni matrabah ni adalah isim nakirah majrur, jadi dua isim bergandingan, jadi dia mudhaf ilaih di sini. Atau orang miskin yang terlantar di atas tanah. Jadi kita lihat di sini yang keempat, jalan mendaki yang susah al-aqabah tadi adalah membantu orang miskin yang terlantar, yang tidak mempunyai cukup keperluan. Ayat ke-17. Summa kana minal lazina amanu wa tawasau bil sabr wa tawasau bil marhamah. So kita lihat ayat ini mempunyai 13 perkataan. Iaitu summa kana min allazina amanu wa tawasau bi as-sabri wa tawasau bil bi al-marhamah. So di sini summa ni adalah pun ataf, makna kemudian. Kana adalah fi'il madhi mabni, dia nawasih, jadi dia ada isim kana dalamnya tersembunyi, itu damir mustatir, tak adanya huwa. Dia telah menjadi min harfu jalah, makna dari. Alazina isim mausul hum, dia merupakan khabar kana, sebab kita ada isim kana, jadi khabar kana alazina, iaitu orang yang. Amanu, mereka telah beriman. Ini adalah fi'il madhi mabni, dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan bawa atas sukun, tak adanya hum fi mahalli raf'in. Mereka telah beriman di sini. Wa ni adalah makna dan, dia adalah pun ataf. Tawasau ni adalah fi'il madhi mabni dan dari dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mahalli raf'in. So jadi dia ni merupakan maktuf lah, sebab kita lepas ataf kan. Jadi amanu dia punya maktuf alai, sebab amanu dengan tawasau dia dua adalah fi'il madhi mabni. Jadi sini kemudian dia telah menjadi dari orang yang mereka telah beriman dan mereka berpesan-pesan. So kana minal lazina ni adalah maktuf, sebab lepas ataf juga. Ni satu lagi maktuf. So maktuf alai dia tadi adalah laqtahamal aqabah tadi. Mengapa tidak dia menempuh jalan mendaki yang susah. B ni adalah harfu jar, makna dengan as-sabr, sabar. Ni adalah isim ma'rifah samsiah majrul, dia adalah isim masdar daripada perkataan sabara ni. Wa ni adalah pun ataf, makna serta. Tawasau adalah fi'il madhi mabni, dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan wa atas sukun, tak adanya hum fi mahalli raf'in. Makna mereka berpesan-pesan. B dengan ni adalah harfu jar, al-marhamah, kasih sayang. Ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrul. Jadi tawasau bil marhamah ni adalah maktuf, sebab kita ada ataf kan. Jadi maktuf alai dia adalah ni, tawasau bis sabd. Sama kan, tawasau bis sabd dengan tawasau bil marhamah. Tadi berpesan-pesan dengan sabar, ni berpesan-pesan dengan kasih sayang. Jadi sini dengan sabar serta mereka berpesan-pesan dengan kasih sayang. Jadi yang kelima adalah jalan mendaki yang susah. Khabar ni tadi adalah beriman dan berpesan-pesan dengan sabar dan dengan kasih sayang. Jadi kita dah tahu 5 perkara ke jalan kebaikan, iaitu memerdekakan hamba, memberi makan pada hari kelaparan, memberi makan kepada anak yatim, membantu orang miskin yang terlantar dan mempunyai iman yang kuat, serta berpesan-pesan dengan sabar dan kasih sayang. Kalau kita renung memang sukar, kerana semua ini memerlukan pengorbanan harta dan perasaan. Untuk melakukan perkara tersebut perlu jati diri yang tinggi, perlu mengikis perasaan pentingkan diri sendiri. Gantikan dengan tindakan bantu-membantu dengan kesabaran dan kasih sayang sesama manusia. Memang satu pendakian yang sukar untuk mengerjakan amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan ini. Wallahu a'lam. Ayat ke-18. Ulaika ashabul maimanah. Ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu ulaika ashabu al-maimanah. Ulaika ni adalah isim isyarahum, dia adalah mubtada'. Mereka itulah. Ashabu adalah isim marfu', jamak taksir, dia adalah merupakan khabar kepada mubtada'. Ashabul maimanah, golongan kanan. Ini adalah isim ma'rifah kamariyah majrur, dan dia ashabul maimanah, 2 isim bergandingan, jadi mudhaf ilaih di sini. Mereka itulah golongan kanan. Jadi kita familiar sangat kan ashabul maimanah ni. Kita dah jumpa dulu dalam surah Al-Waqi'ah kan. Dan juga beberapa surah lain mengenai yamin. Ada juga yang kata yamin ya. Jadi ini adalah orang yang berjaya, yang menakluki jalan mendaki yang susah Al-Aqabah tadi ni, iaitu dengan mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Allah ni, akan termasuk dalam golongan kanan. Ya Allah sebut ni. Jadi ini adalah kalau kita lihat golongan kanan ni sebenarnya akan dapat balasan syurga. Jadi kita pun memang dah baca berbagai kenikmatan ya puak kanan ini dalam banyak surah ya.
Jadi antaranya kita dalam surah ini kita jumpa lagi sekali ni. Semoga Allah rezekikan kita termasuk dalam golongan ini. Amin. Ayat kita yang ke-19, wallazina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. So kita lihat ayat ini mempunyai 9 perkataan, iaitu wa allazina kafaru biayatina hum ashabu al-masy'amah. Wa ni adalah pun ataf, makna dan, itu dan sebaliknya. Allazina orang yang, ni adalah isim mausul hum dan dia mubtada lah di sini. So kita ingat kafaru ni, mereka orang yang mereka telah kufur ingkar. Kafaru, orang kafir. Ini adalah fi'il madihum dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasim mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mali raf'in. Bi ni adalah harfu jar, makna terhadap. Ayati, ayat keterangan. Ini adalah isim majrul dan dia jamak muannas salim. Dia adalah ayatina, ayat keterangan kami, iaitu Allah ni. Dia adalah mudhaf ilaih lah, sebab ni adalah damir kan, damir nahnu. So, dan sebaliknya orang yang mereka telah kufur ingkar terhadap ayat-ayat keterangan kami. Jadi sini Allah sekarang sebut pula mengenai orang yang kafir ni. Tadi kita dah lihat golongan kanan. Tadi allazina kafaru ni adalah maktuf sebab lepas ataf kan. Jadi maktuf alaihi dia tadi kita ada jumpa ulaika ashabul maimanah tadi. Mereka itu golongan kanan. Ni allazina kafaru orang yang mereka telah kufur ingkar. Jadi ini adalah itu selalunya Allah memang mengimbangi kan. Kalau sebut yang baik, dia akan sebut juga yang jahat sebagai peringatan. Jadi ini adalah yang kufur ingkar. Hum adalah damir hum, dia adalah mubtada' sani, mubtada' kedua ya, maknanya mereka sini. So mubtada' ni hum ashabu ni dia adalah merupakan isim marfu' dan jamak taksir, dia jadi khabar ni, khabar kepada hum ashabu, mereka golongan. Al-masy'amah ni adalah isim ma'rifah kamariyah, dia sebab ashabul masy'amah golongan kiri, jadi dua isim bergandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Dan hum ashabul masy'amah ni adalah khabar kepada allazina tadi, orang yang kan, orang yang tadi mereka golongan kiri, iaitu orang kafir ni, mereka golongan kiri. Nauzubillahi min zalik. Ayat ke-20, alaihim narum mu'assadah. So kita lihat ayat ini mempunyai 4 kataan. Itu alaihim narun mu'assadah. Alai ini adalah harfu jar lah untuk dan him mereka. Ini adalah damir hum di sini Jadi kita lihat dia adalah jawab majrur. Jawab majrur dia jadi khabar muqaddam kepada narun ni, neraka ni. Dia adalah isim nakirah marfu', dia jadilah mubtada' muakhar di sini Dan mu'sadah ni yang ditutup rapat ni adalah isim nakirah marfu' dan dia merupakan na'at kepada narun ni. Narun mu'sadatun, neraka yang ditutup rapat. Jadi kita lihat alaihim narun mu'sadah ni menjadi khabar kedua atau khabar sani kepada alazina tadi, iaitu orang-orang kafir kan. Itu ni ada untuk mereka neraka yang ditutup rapat. Nauzubillah min zalik. Ya, so kita lihat azab balasan orang yang kufur tadi, menerima atau dicampakkan ke neraka tutup rapat ni maknanya sangatlah panas kan, sebab tertutup rapat kan. So imagine macam kita punya pressure cooker. So dengan bila tertutup rapat kan memang jadi sangat panas. Dan juga lagi satu memang tidak dapat larilah daripada neraka ni. Jadi ni adalah antara perkara yang Allah sebut supaya manusia mengetahui dan mengambil peringatan So ayat ni, surah ni kita lihat memang banyak peringatan, walaupun dipendek tapi mengandungi sangat padat sebenarnya. Seperti kalau kita lihat di permulaan surah ni, Allah bersumpah dengan negeri Mekah dan dengan manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkan, bahawa manusia diciptakan sentiasa dalam kesulitan dan kesukaran. Ini adalah untuk menguji manusia, menguji kesabaran dan ketakwaan. Allah menyatakan 2 jalan telah ditunjukkan, iaitu jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Juga dijelaskan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Allah yang dirujuk sebagai Al-Aqabah, jalan mendaki yang susah. Jadi terpulang kepada manusia jalan mana yang hendak dipilih, sama ada ingin memasuki golongan kanan yang mendapat balasan syurga penuh nikmat, atau golongan kiri yang dimasukkan ke dalam neraka yang tertutup rapat.
Mesej yang boleh diambil adalah kalau kita tidak mahu mengalami kesulitan dan kesukaran di hari kiamat, biarlah kita bersusah-susah di dunia ini. Kerana kita masih berpeluang memperbaiki bekalan yang ingin kita bawa ke hari yang tiada pertolongan. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah. Amin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian hari ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.